data. Ketiga, mendefinisi secara operasi. Keempat, mengawal pemboleh ubah. Kelima, membuat hipotesis. Dan akhir sekali, mengeksperimen. Baiklah murid-murid, sekarang kita masuk kepada kemahiran proses sains yang pertama, iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Apakah yang murid faham tentang istilah perhubungan ruang dan masa? Baik, di sini cikgu menerangkan perhubungan ruang dan masa ialah kemahiran memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter seperti perubahan dari segi saiz, bentuk, isi padu dan sebagainya. Baik, cuba murid-murid perhatikan aiskrim yang cikgu lampirkan bersama ini. Cuba bayangkan apakah yang akan berlaku kepada aiskrim jika dibiarkan seketika pada suhu bilik. Ya, murid-murid, aiskrim ini akan melebur. Aiskrim ini akan melebur atau berubah bentuk apabila dibiarkan beberapa ketika. Jadi, perubahan bentuk atau saiz aiskrim ini merupakan perubahan parameter dia. Jadi, bolehlah murid-murid kaitkan ayat perhubungan ruang dan masa. Baik, begini ya. Apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata atau saiznya mengecil. Ataupun, murid-murid boleh katakan, apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi lebih kecil. Seterusnya, cikgu akan menerangkan kemahiran proses yang kedua yang akan murid pelajari dalam tahun 4, iaitu kemahiran mentafsir data. Bagaimana kita nak kaitkan kemahiran mentafsir data ni dalam pembelajaran sains? Okey, sebelum itu adik-adik ataupun murid semua mesti tahu bahawa mentafsir data ialah merupakan kemahiran memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang telah dikumpulkan. Bermakna jika kita nak buat pentafsiran, maknanya kita dah tahu berkaitan dengan data-data ataupun peristiwa yang berlaku sebelumnya. Okey, di sini cikgu bagi satu contoh. Okey, cuba perhatikan carta pai. Carta pai tentang belanja bulanan keluarga Ramli. Okey, daripada carta pai di atas, boleh kita tafsirkan bahawa belanja bulanan keluarga Ramli paling tinggi adalah untuk membeli makanan. Kerana makanan merupakan keperluan asas yang utama. Jadi kita mentafsirkan data daripada carta pai. Apa yang kita perhatikan di situ, bahawa ruangan makanan adalah bahagian yang paling besar dalam bulatan carta pai. Baik, seterusnya kemahiran proses sains yang ketiga, iaitu mendefinisi secara operasi atau DSO. Apakah yang murid-murid faham tentang DSO? Ramai dalam kalangan murid-murid yang agak sukar untuk menjawab soalan ini. Okay, sebelum itu mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan mendefinisi secara operasi. Di sini cikgu takrifkan definisi secara operasi adalah kemahiran memberikan definisi kepada pemboleh ubah. Biasanya kita tengok kepada pemboleh ubah yang bergerak balas, iaitu dengan memerihalkan secara spesifik dan jelas cara untuk memerhati dan mengukur perubahan yang berlaku. Bagi menjawab soalan DSO, apa yang perlu murid tahu ialah kita kena keluarkan dulu definisi tersebut. Kemudian kita tengok apakah operasinya. Biasanya operasinya itu ialah pemboleh ubah bergerak balas atau apakah yang kita perhatikan. Baik, di sini cikgu bagi satu contoh. Okay, dalam gambar itu ialah kita nak melihat tentang magnet, 3 batang magnet yang berlainan saiz, dan kita nak mengukur dia tentang bilangan klip kertas yang boleh ditarik oleh magnet. Persoalan dia, apakah definisi secara operasi bagi kekuatan magnet? Baiklah murid-murid, kita akan
salin semula. Okey. Sebagai definisi dia ialah kekuatan magnet. Operasi dia kita kaitkan dengan pemboleh ubah bergerak balas, itu kita nak lihat bilangan klip kertas yang dapat ditarik. Jadi kita boleh bina ayat, kekuatan magnet ialah bilangan klip kertas yang dapat ditarik oleh magnet. Okey. Baiklah murid-murid, kemahiran proses sains yang keempat ialah mengawal pemboleh ubah. Apakah yang murid-murid faham tentang pemboleh ubah? Baik, di sini cikgu akan terangkan maksud dia ialah pemboleh ubah ialah sesuatu yang boleh berubah dalam sesuatu penyiasatan. Biasanya terdapat 3 pemboleh ubah. Okay, murid-murid kena kenal pasti. Pemboleh ubah yang pertama ialah pemboleh ubah yang dimalarkan, iaitu sepanjang penyiasatan perkara yang kita tetapkan ataupun kita samakan atau kita kekalkan sepanjang eksperimen atau penyiasatan yang dijalankan. Yang kedua ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Biasa cikgu guru sekolah menggunakan singkatan PM, pemboleh ubah manipulasi, ataupun PUB, pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu apa yang diubah atau diukur sepanjang penyiasatan. Kita sendiri yang akan tentukan apakah yang akan kita ubah. Okay? Dan yang ketiga ialah pemboleh ubah bergerak balas, iaitu biasanya apa yang akan kita perhatikan atau kita lihat atau kita ukur di akhir penyiasatan kita. Baik, semasa menjawab soalan pemboleh ubah, murid-murid kenalah atau perlulah semasa menjawab soalan gariskan perkataan seperti sama, kekal, tetap, berbeza, berlainan, diperhatikan, diukur dan direkodkan. Okay. Semua kunci-kunci ini membantu kita untuk mengenal pasti yang mana satukah pemboleh ubah yang dimaksudkan. Okay. Jika murid-murid berjumpa ataupun kenal pasti perkataan sama, kekal, tetap, itu ialah pemboleh ubah dimalarkan. Jika murid-murid berjumpa dengan perkataan berbeza, berlainan, itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Dan jika berjumpa dengan perkataan diperhatikan, diukur, direkod, itu merupakan pemboleh ubah bergerak balas. Kemahiran proses sains yang kelima yang perlu murid-murid kuasai ialah kemahiran membuat hipotesis. Apakah yang dimaksudkan membuat hipotesis? Baik, membuat hipotesis ialah kemahiran membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan. Baik, hipotesis ini boleh jadi benar atau tidak benar sehinggalah kita jalankan penyiasatan dan kita mendapat keputusan yang sebenarnya. Oleh itu, murid-murid semua perlu kenal pasti terlebih dahulu apakah pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas dalam sesuatu penyiasatan dan juga apakah pola serta coraknya. Jika murid-murid dah kenal pasti semua itu, barulah kita boleh membuat atau membina ayat hipotesis. Baik, di sini cikgu bagi satu contoh. Okay, cuba perhatikan gambar magnet P, Q dan R. Okay, jika murid perhatikan, kita ambil kekuatan magnet sebagai pemboleh ubah dimanipulasi. Kemanakala bilangan paku yang dapat ditarik oleh magnet adalah sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Sebab bilangan paku itu adalah hasil atau keputusan akhir penyiasatan kita.
Dan pola, kalau kita perhatikan, pola PUB dia adalah bertambah, di mana magnet P hanya dapat menarik 4 bilangan paku, Q 6 bilangan paku dan R 8 bilangan paku. Jadi PUB dia adalah bertambah. Manakala PUM pun pola dia adalah bertambah. Jadi murid-murid bolehlah membuat ayat hipotesis. Kita ambil PUM ayat pertama dan PUB sebagai ayat yang kedua. Sila pastikan murid menyalin semua maklumat yang diberikan. Okey, jom kita sama-sama membina ayat hipotesis. Semakin bertambah kekuatan magnet, semakin bertambah bilangan paku yang dapat ditarik oleh magnet. Itu adalah contoh ayat hipotesis. Baiklah murid-murid, kemahiran proses sains yang terakhir yang perlu dipelajari ialah kemahiran mengeksperimen. Mengeksperimen ialah kemahiran merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis dengan mengumpul data untuk membuat kesimpulan. Baik murid-murid, semasa membuat eksperimen, kita perlu melakukan beberapa langkah terlebih dahulu. Baik, langkah yang pertama ialah merancang eksperimen. Semasa merancang eksperimen, murid-murid perlu mengenal pasti masalah dan membuat penyataan masalah. Seterusnya, cuba membina hipotesis. Hipotesis ini biasanya sama ada benar ataupun tidak benar. Setelah mengenal hipotesis, kita perlu mengawal pemboleh ubah serta menyenaraikan alatan dan bahan yang perlu kita gunakan. Dan seterusnya barulah kita merancang langkah-langkah eksperimen. Setelah selesai, barulah kita menguji hipotesis. Adakah hipotesis kita benar atau sebaliknya? Dan langkah yang ketiga, barulah kita mengumpul dan mentaksir data. Di mana data-data yang kita peroleh itu kita buat secara graf lakaran terlebih dahulu. Dan langkah yang terakhir ialah membuat kesimpulan berdasarkan taksiran data yang telah kita buat. Sekian saja pembelajaran kita pada kali ini. Semoga apa yang telah cikgu terangkan dapat memberi manfaat kepada murid-murid sekalian. Dan jangan lupa, setelah anda menyaksikan, bolehlah anda tekan subscribe. Terima kasih.